Okay, done. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Selamat pagi. Okay, terima kasih kerana join kelas kita pagi ni. Right. So cikgu harap siapa yang join bermakna dia dah tahu pagi ni kita akan cover topik apa. So cikgu ada beri jadual. Okay, ada beri jadual and korang yang mendaftar online pun korang tahu topik apa yang korang daftar. Okay, so sebelum kita mula, dengar tak? Nombor satu, perkara pertama, dengar tak suara cikgu? Okay, so mana chatting ni? Chatting tak keluar. Right. So korang boleh dengar tak ni? Okay. So kita tak ramai. So bila tak ramai, cikgu tak nak mute lah. Okay, cikgu tak nak mute. Right. So cikgu tak tutup korang punya speaker. So siapa yang nak tutup boleh tutup. Okay, siapa yang nak tutup boleh tutup. Tapi cikgu tak tutup. And so cikgu rasa semua orang boleh behave. Okay, so kita tak ramai, semua orang boleh behave. Yang pertama, bila nak tanya soalan, cikgu akan bagi masa untuk tanya soalan. Korang boleh tanya. Tapi korang kena bagi masa untuk cikgu explain dulu. Okay, so bila cikgu explain, okay, bila cikgu dah explain and then bila bagi ruang untuk bertanya, baru korang akan tanya. So kita tak ramai, so cikgu tak nak tutup speaker lah. So korang, siapa yang memilih untuk mute, boleh pilih untuk mute. Siapa yang tak nak mute, boleh untuk buka unmute untuk tanya soalan dan sebagainya. Okay, satu lagi kita ada ruang chatting. Okay, kita ada ruang chatting. Kalau ada sebarang info ke apa ke, cikgu akan chat dekat situ. Okay, so untuk korang lebih ingatlah apa benda yang kita nak ni. Okay, so again cikgu akan screen share. Cikgu akan sharekan screen cikgu. Okay, so sepatutnya korang akan ada buku ni lah, siapa yang dah download. But no worries, tak ada tak apa. No worries, tak ada tak apa. So pagi ni kita akan cover asas untuk motion, gerakan. So kalau siapa yang mendaftar sendiri atau tengok link untuk pendaftaran tu, cikgu ada bagi tahu berkaitan dengan nama dia okay. So cikgu tulis SUTUV. Okay, SUTUV. Sutuf. Okay, SUTUV. Kau cuk terang apa benda sutuf tu? Okay, cikgu kena share lain. Okay, so kat sini. Right, so pagi ni kita nak buat motion. So bila kita nak buat motion, cikgu ada terangkan, cikgu ada tulis pasal SUTUV. Okay, so apa itu SUTUV? S kat sini adalah bahasa Melayunya sesaran. Bahasa Inggerisnya displacement. Okay, U kat sini pula, U kat sini adalah initial velocity. Bahasa Melayunya dia jadi laju awal. Okay, T adalah time, masa, U satu, sorry, A. Alamak, cikgu salah pula. A. Acceleration. Okay, A acceleration. Kejutan. And then ini initial. Yang ni final velocity. Okay, bahasa Melayunya dia jadi laju awal, yang ini laju akhir. Okay, 5. Kenapa cikgu senaraikan 5 ni? 5 ni, ini adalah 5 perkara yang bila korang cerita pasal motion, pergerakan, 5 perkara tu wujud. Okay, 5 perkara ni 5 yang korang kena tahu ataupun bila bergerak 5 perkara ni ada. Okay, 5 perkara ni ada.
Okay. So kalau tak bergerak, tak bergerak lain lah. Kalau tak bergerak, okay, apa jadi bila tak bergerak? So bila kita tak bergerak, maksudnya kita tak berubah arah, sesaran, displacement, kita tak bergerak langsung. So S kita kosong meter. Okay, kosong meter. So kalau kita tak bergerak, bahasa Melayunya tak bergerak, bahasa Melayu lain pegun. Okay, kalau bahasa Inggerisnya adalah Stationary. dia boleh guna dua perkataan ni, stationary dan juga Constant. at rest. Okay, so dia boleh guna perkataan ni. So kalau jumpa perkataan ni, ini bermaksud S-nya kosong, kosong meter, tak berjalan langsung, tak bergerak langsung. Okay, so U ataupun V dia mungkin bermaksud kosong juga. Okay, contoh dia kata object move until it stop. Okay, object move until it stop. So sampai dia berhenti. So kalau sampai dia berhenti, V dia kosong. Okay, kalau dia kata object start from rest ataupun objek bermula dari pegun. Okay, so ada perkataan ni menunjukkan U kosong meter per second negatif 1. Okay, U sama dengan 0 ms negatif 1. Okay, so tu yang kena tahulah. Sekejap, tak pasti kena tanya cikgu, kena tanya apa tu? Okay. Kenapa dia... Ada orang guna laptop cikgu. Okay. Kenapa chat ni tak keluar? Okay dah. So tak dengar suara. Tak dengar suara, boleh tekan dekat join audio. Kalau korang perasan dekat bawah ni ada join audio. Okay, tekan yang situ. Kalau guna laptop, guna laptop sama juga. Guna laptop patutnya kena allow audio. Okay, allow audio. Sama kalau dekat laptop dia dekat bahagian bawah juga. Okay, dekat bahagian bawah juga cuba cari audio. Okay. So cikgu sambung balik. Alright. And then kalau dia kata contohnya objek kalau bahasa Inggerisnya come to stop, sehingga dia berhenti, dia bergerak sehingga berhenti. Okey, ini maksudnya V dia kosong. Okey, V sama dengan kosong. Okey. So bila kita cerita pasal 5 huruf ni, okey, kita ada formula untuk motion, untuk pergerakan kita ada formula. So apa formula untuk pergerakan? Korang boleh tengok dekat buku. Okay, dekat buku ni, buku kuning yang cikgu bagi. Okay. Dekat buku ni boleh buka, cari muka surat. Okay, cari muka surat yang ni. Okay, siapa yang ada buku boleh cari muka surat yang ni. Okay, so cikgu akan pergi kepada dia punya ringkasan sebab objektif kita pagi ni adalah untuk orang kata apa, menyelesaikan masalah berkaitan motion, nak guna formula. Okay. Ni.
Okay lah. Okay, so dekat sini kalau korang tengok dekat screen kita ada, pagi ni banyak betul lah gangguan. Aduh, ramai yang lambat register. Okay, so okay, tak apa. Fokus kelas dulu. So dekat sini kita ada, kalau korang nampak kat sini, cikgu ada buat rangkuman. Okay, apa maksud displacement, velocity and acceleration? Okay, ini perkara penting. Kalau korang dapat, kalau korang tengok bila objek bergerak ke kanan, okay, contohnya cikgu ada macam ni lah. Okay, cikgu buat macam ni. So dia ada satu jarak and ni 5 meter. Okay, AB. Okay, so kalau dia ke kanan, AB dia ke kanan. So bila dia ke kanan, kita letak dia sebagai 5 meter. Okay, tapi kalau contohnya B ke A, objek bergerak ke kiri. Okay, so kalau B ke A, objek bergerak ke kiri akan jadi negatif 5. Okay, so maknanya dekat sini, negatif dengan positif menunjukkan arah. Okay, negatif dengan positif tu menunjukkan arah. Right. So, yang seterusnya, kita tengok pula velocity. Okay, velocity ni macam mana? Velocity, katalah cikgu buat arah tadi. A, B, okay, jarak ni 5 meter. So, dia bergerak pergi kanan. Okay, so berapa displacement dia pergi ke kanan? 5 meter. Dan katakanlah nak sampai, dia nak gerak nak sampai B. Ambil masa 1 saat. Okay. Jadi 5 meter bahagi 1 saat, korang akan dapat 5 meter per saat. Okay, kenapa dia positif? Sama juga reason dia, sebab objek bergerak ke kanan. Okay. Tapi kalau objek bergerak ke kiri, cikgu buat warna merah, bergerak ke kiri. So kita belajar tadi, kalau ke kiri, displacement dia menjadi negatif. So dia jadi negatif 5 meter. And then masa yang diambil 1 saat. So kita dapat negatif 5 meter per saat. Okay. Ini perkara yang kena faham sebab kebanyakan student dia lupa yang negatif tu maksudnya kiri kanan. Okay, kiri kanan. So kalau kita tengok dekat nota cikgu buat tu, ringkasan dia adalah displacement and velocity, positive means to the right, negative meaning the object move to the left. Okay, kalau negatif maksudnya objek pergi kiri. Kalau 0 meter ataupun 0 meter per saat, itu maksudnya objek in stationary, objek dalam keadaan pegun. Okay, ataupun perkataan lain dia boleh buat at rest ataupun dia buat dalam keadaan berhenti. Okay. So setakat ni clear? Clear. Dia tak keluar. Dia tak siapa-siapa check dulu tengok. Cikgu punya chatting dekat screen tak keluar pagi ni. Okay, thank you Farah bagi thumb up. Alright, so acceleration. Okay, acceleration pula pecutan. Okay, yang ramai buat salah adalah, ramai salah faham adalah dekat pecutan. Okay, pecutan ni macam mana? Pecutan ni contohnya, okay, cikgu buat dekat sini. Okay. So, mula at rest 0 meter per saat. Dia pun jalan sampai sini, laju dia jadi 10 meter per saat. Dia gerak lagi sampai sini 10 meter per saat. So kat belakang ni dia gerak lagi, dia slow down sampai dia balik kosong. Okay. Perkara pertama, cikgu buat pergerakan ni, objek bergerak ke kanan. Okay, bergerak ke kanan. Jadi bila bergerak ke kanan, yang pertama yang korang kena tahu, displacement dia mesti positif. Sebab ke kanan. Okay, and then nilai V dia, nilai U dia pun positif. Sebab apa positif? Same reason, sebab ke kanan. Okay. And then kita
Dia ambil masa, contohnya kat sini nak sampai sini ambil 2 saat. Dari sini nak sampai sini pun ambil 2 saat. Dari sini nak sampai sini pun ambil 2 saat. Okay. Jadi, kalau kita tengok 2 saat, 2 saat, 2 saat, 2 saat. Oops. Okey, 2 saat, 2 saat bermaksud kita boleh kira. Yang mula-mula ni, kalau cikgu kira, dia pergi kanan. Okey, dia pergi kanan. And korang akan dapat dia akhir, okey, tengok formula dia. Akhir tolak awal, laju akhir tolak awal bagi masa. So final minus initial over time. Okay, so final kat situ 10, initial kosong, time dia 2. So korang akan dapat 10 tolak kosong, 10 bagi 2, 5. Okay, tapi unit dia, atas ni tadi ms negatif 1. Okay, so bawah ni pula 2 saat tadi, sorry. Yang bawah tadi saat. So bila kita bahagi dapat ms, s bawa ke atas, negatif 2. Okay, ni matematik negatif 2. So dekat sini cikgu dapat positif. Kita tengok kenapa dia positif. Sebab laju dia bertambah. Dari kosong, laju dia bertambah jadi 10. Okay, dekat tengah, kalau cikgu kira dekat tengah. Okay, dekat tengah ni, akhir dia ni 10. Awal dia dekat sini pun 10. So maknanya dekat situ objek dia bergerak. A dia 10 tolak 10 bahagi 2 dapat kosong. Okey. Yang kena faham, kosong kat sini bukan dia tak gerak. Ini yang satu salah faham yang selalu berlaku. Kosong kat sini bukan bermaksud dia tak gerak. Dia tengah gerak. Dia tengah gerak. Masih gerak ke kanan. Cuma dia bergerak dengan kita panggil sebagai constant velocity. Hal laju seragam. Okey, bergerak dengan hal laju seragam. Sekejap. Cikgu nak. Cikgu punya chatting tak keluar lah. Okay, sekejap Okay, chatting. Test. Boleh baca tak? Okay, dah keluar. Okay, thank you. Alright, so last one kat sini, kalau kita tengok belakang, masih objek gerak ke kanan. Okay, masih gerak ke kanan. Cuma kalau kita kira, berapa dia punya pecutan, akhirnya kosong. Okay, kita nak kira pecutan. Akhirnya kosong, tolak awal. Dalam kes ni awalnya 10, bahagi 2, negatif 5. Okay. So negatif dekat sini bukan lagi kiri. Okay, bukan lagi kiri. So untuk pecutan, ini perkara yang selalu salah faham berlaku. Okay. Antara velocity and also acceleration. Antara hal laju dengan pecutan. Okay. Acceleration, pecutan, kalau positif, itu maksudnya the object speed up. Okay, ataupun dia bertambah laju. Okay. And then kalau nilai negatif, okay, acceleration, nilai dia negatif. Okay, apa yang berlaku bermaksud objek tu slow down. Bukan kiri kanan. Okay, bukan kiri kanan. So positif, negatif, kiri kanan hanya untuk displacement dan juga velocity. Okay, itu yang kena faham dulu. Nombor 1. Sebab salah faham ni akan buat korang salah banyak perkara nanti. Okay, so dalam bab 2, part pertama ni part yang paling penting. Maknanya table yang cikgu letak ni adalah table yang paling penting dalam bab 2. Okay, sebab apa ni table paling penting? Sebab bila korang belajar momentum, momentum just mass, jisim, darab velocity. Jisim, darab hal laju. Jisim sentiasa positif. Okay, jisim sentiasa positif.
So hal laju boleh jadi positif, boleh jadi negatif, boleh jadi kosong. Okay, so dia ada berbeza kat situ. Right. So yang bawah ni kita ada 3 persamaan. Okay. Korang boleh tambah satu lagi persamaan. Boleh tambah dekat situ satu lagi persamaan, boleh salin. Okay, boleh salin, ada lagi satu persamaan. Persamaan yang satu lagi adalah S sama dengan 1/2 U campur V T. Okay, so S sama dengan 1/2 U campur V T. Okay, so ada 4 formula. Okay, 4 formula. 4 formula tu kena ingat. Alright. So 4 formula ni, sekarang baru cikgu nak cerita pasal 4 formula ni. Okay, untuk selesaikan 4 formula ni, kita ambil perkara paling asas dulu, yang bawah ni. Okay. So dalam bab ni ataupun dalam fizik, pengiraan mesti menggunakan unit SI. Okay, jadi kalau contohnya, kalau masa diberi dalam minit, kena tukar saat. Kalau masa diberi dalam jam, kena tukar saat. Okay. Perkara yang selalu, perangkap yang selalu korang terlupa lah. Kalau masa dalam jam, tukar saat. Okay. So dekat sini kita nak tengok, nak tukar pula. Sama juga, kalau kilometer, kena tukar meter. Okay. So sekarang ni macam mana nak tukar yang ini. Okay. Cara nak tukar yang ni adalah korang tunjuk kalkulator masing-masing, keluarkan kalkulator masing-masing, pakai kalkulator. Okay, guna kalkulator, keluarkan kalkulator masing-masing. Okay, cikgu akan guna kalkulator untuk tunjukkan. Okay, sekejap. Pakai kalkulator. Okay. Alright, so kalkulator korang kat sini. Ni contoh kalkulator cikgu. Okay, so korang ada kalkulator yang berbeza mungkin. So untuk kalkulator cikgu, kalkulator 570. Okay, siapa ada 570, perkara pertama macam contoh soalan tadi, korang tekan kepada 80, sebab soalan dia 80 km per jam. Tekan 80. Alright, kau ni cikgu nak tunjuk ni. 80. Okay. Lepas tekan 80, tekan shift. Okay, tekan butang shift. Okay. Lepas tu cari dekat bawah butang, ada satu butang CONST. Okay, dekat sini ada tulis CONST. Tekan kat situ. Okay, lepas tu dia ada tulis CONV. Okay, CONV. And then korang tekan nombor 19. Dia akan keluar macam ni dekat kalkulator. Okay, and tekan sama dengan. Okay, so cikgu kalau yang kalkulator baru, ada yang tanya kalkulator baru. Okay. So kalkulator baru, kalkulator yang mana? Cuba tunjuk jap. Kalkulator yang mana? Siapa yang tanya tadi? Akil. Akil. Okay, Akil kalkulator yang mana Akil? Lama Akil tak tunjuk kamera.
Putih. Putih. Putih yang macam mana? Okay, boleh tak kau tunjuk kamera je, Akil? Putih yang macam mana? So ada dua jenis sebenarnya, ada lagi jenis lain. Okay. Oh, okay. Yang tu. Okay, kalau yang Akil punya, siapa boleh tengok? Kalau macam Akil, Akil punya yang pertama kena tekan 80 juga. Okay, tekan 80. Lepas tu tekan cari butang CONV juga. Ada tak? CONV. Okay, cari CONV. Lepas tu dekat butang tengah ni Akil kena scroll ke bawah. Kalau calculator tu kena scroll ke bawah sampai jumpa velocity. Okay, sampai jumpa velocity. Okay, betul. Cari sampai jumpa velocity. Lepas tu tekan. Velocity tu nombor 1 tak silap. Okay, sebab calculator berbeza-beza. Okay, lepas tu pilih. Okay, pilih. Nak tukar yang mana? Kita nak tukar kepada meter per second, so pilih meter per second. And then sama dengan. Yap. Okay, Irfan dah dapat dah 22.222. Okay, tu memang korang kena tukar, kena convert dia macam tu. Tu cara convert. Wajib ingat wajib ingat. Sebab dia sebenarnya ada kat calculator belakang. Ada kat sini. Cuma kalau dalam exam ada setengah sekolah tak bagi bawa ni. Ni tak boleh bawa. So korang kena hafal. Okay. So, cikgu share balik screen. So kita dapatlah kalau pakai calculator. Kalau kita pakai calculator, kita akan dapat 22.222. Okay, 22.22 tu pakai calculator. Okay. So kalau nak guna matematik, asas matematiknya macam ni. Kalau contoh, okay, ada soalan. Alah, chatting tak keluar pula. Chatting ni kejap keluar, kejap tak nak keluar. Kejap. Okay, chatting. Okay, ada soalan lain? Cikgu, kalau velocity ni kan ms negatif 1. Kalau tukar acceleration macam mana? Okay. So, yang ada dekat calculator tu adalah nak tukar velocity. Nak tukar hal laju. Okay, nak tukar hal laju. Nak tukar acceleration, tukar acceleration macam mana tu? Okay, tapi kalau ada nak tukar acceleration ke ataupun velocity, cara dia adalah korang kena pakai macam ni asasnya. Okay, contoh cikgu ada, kita ambil asas matematik dulu. 1/4 darab dengan 4/7. Okay. So berapa jawapan dia? Siapa boleh bagi tahu? 1/7. Korang kan. So boleh cakap kalau nak cakap. Okay, ada tak? Okay, kalau tak boleh check. Berapa jawapan dia? 1/7. Okay, berapa jawapan dia? Kalau cikgu buat 1/4 darab 4/7, berapa jawapan dia? 1/7. Matematiknya berapa jawapan dia? Okay. So matematiknya kita akan buat potong 4 ni. Sebab atas bawah sama boleh potong. So dapat 1/7. Okay. So secara matematiknya. Okay. So sekarang ni asas yang sama, itu cara kita tukar unit ni. So cikgu ada 80 kilometer per jam tu maksudnya jam kat bawah. Okay, dia masuk jam kat bawah. So kita nak tukar kilometer tu kita tak nak.
So kilometer kita tak nak, kita nak potong kilometer. Kilometer kena duduk bawah. Baru boleh potong. Okay. Sama juga jam. Kita tak nak jam kat bawah. So nak potong dia, jam duduk atas, potong. Okay. Sekarang atas ni jadi meter, bawah ni jadi saat. Okay. So kita tukar. 1 kilometer berapa meter? 1000. 1000. Right. And then 1 jam berapa saat? Okay, siapa boleh komen 1 jam berapa saat? 3600. 1 hour how many second? Okay. How many 3600. second per hour? Okay. Good. 3600. Okay, so matematiknya kalau macam ni, apa yang korang kena buat adalah 80 darab 1000 bahagi 3600. So akan dapat jawapan dia 22.22 juga. Okay. So unit conversion ni penting. Okay, kenapa dia penting? Sebab contohnya nanti korang akan belajar momentum. Okay, korang akan belajar momentum. To calculate momentum, velocity, laju mesti dalam meter per second. Okay. Korang nak calculate impulsive force, daya impuls. Okay, daya impuls pun pakai velocity, pakai laju. So unit dia kena dalam meter per second. Okay. SI. Kena ingat sentiasa kena tukar SI. So that's why penting dekat sini. So apa-apa topik yang selepas ni ada menggunakan velocity, ada menggunakan laju, wajib tukar meter per second. Kalau dia bagi kilometer per hour, kena tukar meter per second. Okay? Alright. Okay. So kita nak tengok macam mana nak apply 4 formula yang ada cikgu tuliskan tadi. Okay. So korang boleh tengok dulu dekat buku ni, dekat bahagian tepi ni. Okay, kat bahagian tepi ni. Pertama kita nak tengok soalan dekat sini. Okay, soalan kat sini adalah apa beza distance and displacement. Okay, a student walk from A to B and then from B to C. Okay, maknanya dia ni berjalan. Dari sini dia jalan turun bawah. Sampai sini dia jalan pergi C. Okay. So, distance, kalau kita cerita distance, cikgu tulis bahasa Inggeris dulu. Cikgu tulis distance. Ada juga dalam nota ringkas yang cikgu beritahu bagi dekat korang untuk download dekat e-book. Distance tu maksudnya total path. Bahasa Melayunya jarak, kita panggil jarak tu adalah jumlah perjalanan ataupun jumlah gerakan objek. Okey. Maknanya dekat sini dia pergi A pergi B, B pergi C. So berapa total? A pergi B 30 meter and then dia pergi 30. B pergi C 40 meter. Okey, so dapat 70 meter. Tu distance. Okey. Tapi displacement, okey, bahasa Melayunya sesaran. Okey, bahasa Inggerisnya displacement. Okey, sesaran adalah jarak terpendek dari titik mula ke titik akhir. Okay, kalau bahasa Inggerisnya displacement tu adalah shortest path from starting point to end point. Okay, starting point to end point. So, jarak terpendek dari titik mula ke titik akhir. Okay, so kita tengoklah mula kat mana. Dia bermula di A. Dia berakhir di C. Okay, so what is the shortest path from A to C? 50. Warna purple ni adalah displacement. And yang cikgu buat warna merah tadi adalah distance. Okay, so soal jawapan kat sini adalah distance 70, displacement
50. Okay. Right. So setakat ni clear? Ya. Boleh. Okay. Okay, so yang bawah ni yang cikgu nak terangkan macam mana nak guna formula. Right. So first, tips dia kat sini, kalau nak jawab soalan macam ni, okay, nombor 1, baca dulu soalan. Nombor 2, jangan gabrak. Okay, baca dulu soalan and then jangan gabrak. Right. So, your first step is list down all the information in the question. Okay, senarai dulu. Senaraikan. Okay, sebab tadi cikgu dah senaraikan SATUV. Okay, so kita kena cuba senaraikan SATUV. Alright. So kenapa kena senaraikan SATUV macam ni? Kita tengok kepada formula yang cikgu letak kat tepi tu, ada 4. So dia bermula dengan A, V, tolak U per T, and then kita ada S equals to UT plus half AT square. Kita ada juga formula ketiga, S equals to half U plus VT, and kita ada formula, oh ni cikgu kena letak bawah sikit. Okay, so S equals to half U plus VT, and kita ada last one is V square equals to U square plus 2AX. Okay, so first kena clear diri sendiri, kena clear dulu S tu apa. So S adalah displacement, S adalah sesaran yang unitnya adalah meter. Nombor 1. So kedua A. So A tu adalah acceleration. Okay, acceleration percikan. Unit dia kena tahu ms negatif 2. Okay, negatif 2 adalah acceleration. T adalah time, masa. Unit dia mesti dalam saat. Okay. And U initial velocity, laju awal. Unit dia ms negatif 1. V final velocity, laju akhir. Unit dia sama, ms negatif 1. Okay. Yang kita kena recap balik tadi, U and V. Okay. Sorry, S, U and V. The value will be positive kalau objek bergerak ke kanan. Okay. So S, U dan V akan sama dengan kosong bila dia stationary, bila dia pegun. Okay. Right. Dan A pula, bila kita cerita A, nilai dia positif if the object pick up. So A tu kita akan dapat nilai negatif if the object slow down. And A boleh juga jadi kosong, ms negatif 2, syarat. Syarat nombor 1, kalau objek tu stationary. A juga boleh jadi kosong kalau objek tu move with constant velocity, atau bergerak dengan laju laju seragam. Okay. Itu perkara dia sama. So bila kita tengok dekat formula,
Okay. Setiap formula hanya ada 4 huruf. Okay. Hanya ada 4 huruf. So dekat formula yang pertama, huruf yang tak ada huruf S. Formula yang kedua ni, S, U, T, A, V, A, T square. So formula kedua tak ada huruf V. Okay. Formula ketiga, kalau kita tengok list, dia tak ada huruf. Formula keempat, bila kita list, dia tak ada huruf T. Okay. So, huruf yang sentiasa ada adalah U. Okay, semua formula ada U. Okay, semua formula ada U. Right. So, macam cakap tadi, listkan information yang ada dalam soalan. Okay, contoh, object start to move with constant acceleration from stationary. So from stationary tu penting. From stationary bermaksud dia bermula daripada Kosong. U dia kosong. Okay, dia bermula daripada U dia kosong. Right. So sekarang kita tahu U dia kosong. So cikgu listkan U adalah kosong ms negative 1. Okay, until it reach, sampai dia mencapai 40. So 40 tu final dia. V. Okay. Dalam masa 5 second. Okay, so semua dah SI, tak ada yang kena tukar. Sebab masa dia tak bagi minit, dia tak bagi kilometer per hour, so nothing to change. So tulis kat situ. Soalan dia, what is acceleration? Okay. So bila kita senarai, okay, 5 huruf yang saya cakap SATUV tadi. Okay, SATUV tadi. So bila kita dah senarai, apa yang berlaku? Kita tak ada satu huruf. Okay, kita tak ada satu huruf. So huruf apa yang tak ada? Huruf yang tak ada adalah huruf S. So kita senaraikan tak ada huruf S. Okay. So bila tak ada huruf S, formula mana nak pilih? Pilihlah formula yang pertama. .40 tolak 0 bahagi 5. So korang akan dapat 8. Okay. Alright. So 8 kat sini. Okay. 8 ms negatif 2 kat sini adalah mewakili acceleration. Kenapa nilai dia positif? Kenapa dapat positif 8 not negatif 8? Because the object speed up ataupun objek tu bertambah laju. Sebab tu nilai dia positif. Okay. So cikgu nak bagi faham apa maksud 8 kat situ. Okay, berdasarkan soalan yang kita ada tu, kita buat macam ni. Cikgu buat macam ni lah. Cikgu buat macam meter kereta. Okay, tapi meter kereta kilometer per hour. Cuma kita anggaplah meter kereta ni pakai meter per second. Meter ni pakai kilometer per second. Okay. So cerita dia kata object start from rest. Maknanya start from 0 ms negative 1. Okay. And then dia naik sampai dia reach 40 ms negative 1. Okay. And the time required from 0 to reach 40 is 5 second. Okay. So yang kita kira 8 tadi, 8 tu maksudnya in 1 second, okay, in 1 second the velocity change by 8. So dia jadi 8. Okay. So lagi satu saat naik lagi 8. So dia jadi 16.
Lagi satu saat, dia naik 8. Which is akan jadi 24. Okay. So another satu saat, dia naik lagi 8 and it became 32. And then another 1 second adalah 40. Okay. So kat sini, dia naik 8 ms negative 2 is known as bahasa Melayu, bahasa Inggerisnya uniform acceleration. Okay, so 8 ms negative 2 yang kita kira tadi itu adalah pecutan seragam ataupun pecutan mala. Bermaksud dia naik sama banyak. Laju dia berubah 8, 8, 8, 8, 8. Okay, itu masuk 8. Okay. So, clear? So, siapa yang clear boleh komen. Kenapa tak ada orang bersuara? Bagusnya. Okay. Alright. Kita cuba last one. Soalan yang kat tepi ni. Dan kita main quiz sekejap lagi. Okay. So, cikgu bagi korang okay. So same thing, baca dulu. Okay, ingat step. Tolong ingat step. Okay, tolong ingat step. Step nombor 1, baca soalan. Step nombor 2, kalau boleh, kalau masih lemah, masih baru nak biasakan. Okay. Tulis semua formula kinematik yang kita ada tadi. Yang kita ada A sama dengan V tolak U per T. Yang kita ada S sama dengan 1/2 U campur V. And then T, formula yang kita ada S sama dengan UT campur half A T square. Okay, square. Yang ni square ni selalu orang tertinggal. Kuasa 2. Okay, kuasa 2 terlupa. And last one adalah V square equals to U square plus 2AS. Okay. So kita listkan. Okay, apa yang kita nak listkan? Kita biasa listkan. Tengok S, A, T, U, V. Okay, listkan tu. Ada tak? And then kita tengok. Baru pilih. Okay, baru kita pilih. So, untuk korang buat kat sini, cikgu salin sekali lagi. Okay, cikgu salin sekali lagi. So, kita ada 4 formula A, V tolak U per T. Formula ni tak ada S. Kita ada S sama dengan UT plus half AT square. Formula ni pula tak ada huruf V. Okay, formula ketiga V square, U square plus 2AS. Formula ni tak ada huruf T. Okay. Right. Cuba pilih formula mana yang korang nak pakai. Okay, cikgu bantu lagi. Okay, cikgu bantu lagi. So, start to move from 20. Okay, and then accelerate 6 for 25 seconds. What is the total distance? Okay. Okay, so korang beritahu dulu cikgu, huruf apa tak ada? Bila kita senarai, huruf apa tak ada? Cikgu. Huruf V. Okay, so dia nak total distance. So total distance ni sama je dengan displacement. Ni sama je dengan displacement, maknanya ini adalah huruf S. So dia nak S. Okay, dia nak S. So S tu memanglah tak ada dalam soalan, tapi dia nak S.
So maknanya bila dia nak S, kita dah senarai, dia nak S. So apa yang langsung kita tak senarai? Okay. Yang kita tak senarai langsung, yang tak ada dalam senarai langsung adalah tak ada langsung huruf V dalam senarai. So, bila tak ada langsung huruf V dalam senarai, gunalah formula yang tak ada huruf V, which is S sama dengan UT campur half AT kuasa 2. Okay. So, fizik dia sampai situ je. Okay, fizik dia sampai situ. The rest is algebra. Okay, the rest is algebra. Okay, so cikgu tutup share. Siapa boleh sharekan jawapan, boleh tunjuk jawapan, kira dan boleh tunjukkan jawapan. Right. Cuma masukkan jawapan. Okey. Zeti hantar jawapan betul. Okey, 2375. Alright. So, ada student yang salah bila jawab soalan ni adalah pertama, kesalahan lazim lupa square. Okey, lupa square. So, bila korang square, cikgu share balik skrin dia. Okey. So, bila kita masukkan S, nak cari S. Okey, nak cari S. U 20 darab T 25. Okey, campur 1/2 A 6 T square. Okey, 25 kuasa 2. Right, 25 kuasa 2. So, korang akan dapat 25 kuasa 2 darab 6 bahagi 2. Sini 1875 campur dengan 500. So, dapatlah S dia 2375 meter. Okay, 2375 meter. Right, Irfan raise hand. No, Irfan? Cikgu asal dia tak guna V Saya equal tak boleh to cakap, 20, cikgu. cikgu. Cikgu dah allow semua orang cakap. Kejap Cikgu. Okay. Cikgu tak boleh dengar apa Irfan cakap. Hello, hello. Okay, so korang Hello. punya suara cikgu tak dapat dengar. Okay, so dapat 2375 betul. Alright. Okay, so untuk yang ini, cikgu share soalan lain. Yang ni tak ada dalam buku korang, tapi korang boleh tengok. Okay, cikgu stop share ni kejap. Okay, kita tengok soalan lain. Okay, so kita tengok soalan lain. Contohnya soalan ni.
Okay. So, boleh nampak tak kat skrin? Boleh baca tak? Okay, so siapa yang boleh baca, boleh cuba buat step yang cikgu cakap tadi. Okay, so kita tengok yang ini. Right, so kalau tengok dekat soalan tu, dia kata sebuah kereta bergerak dengan constant speed 40 meter per second. Okay, baca dulu habis baru senarai. Baca dulu habis. Constant speed of 40 meter per second dengan laju malam 40 meter per saat. Okay, pemandu ternampak obstacle, ternampak ada hadangan dan dia pun tekan brake. Okay. So bila dia tekan brake, dia dapat berhentikan kereta dia dalam masa 8 saat. Okay, dalam masa 8 saat. Jarak di antara penghalang itu dengan pemandu tu adalah 180. Okay, soalan dia berapa jauh antara penghalang tu dengan kereta. Okay. So dekat sini yang kita kena faham, dia mula laju kereta ni, okay, laju kereta ni 40 meter per second. Tambah. Dia bergerak. Okay, dia nampak penghalang. Penghalang ni dengan dia sejauh 180 meter. Okay. So yang kena faham 180 meter ni bukan S. Okay, ni bukan S. Okay, sebab tu kena faham dulu soalan. Baca dulu soalan. So, yang dia ada U, kereta ni U dia 40. Okay, and then dia tekan brake. Okay, dia nampak tu dia tekan brake. So, masa dia tekan brake adalah 8 saat. Memberhentikan. Manage to stop. Memberhentikan. Okay. So, bila dia memberhentikan bermaksud, okay, memberhentikan bermaksud dia V dia kosong. Okay, V dia kosong. Because it stop. Okay. Soalan dia, how far obstacle from the car when the driver stop. Okay. So sekarang ni kita kena cari dulu, kita bukan cari A. Okay. Kalau kita cari A, kita dapat dia punya deceleration. Contoh kalau cikgu cari A. Okay, kalau cikgu cari A, dia akan jadi kosong. Okay, final tolak initial over time. So korang akan dapat kat sini 0 tolak 40 bahagi dengan 8. So orang dapat negatif 5 ms negatif 2. Macam cikgu cerita sebelum ni tadi, ingat balik kenapa negatif. Negatif maknanya objek tu slow down. Okay. Tapi tu bukan soalan dia. Soalan dia adalah how far kereta tu daripada dinding bila dia berhenti. So apa yang kita kena cari? Kita kena cari S. S displacement ataupun jarak dia stop. Berapa S yang dia stop? Okay. So in that case soalan dia bukan nak A. Okay, soalan dia bukan nak A. Soalan dia bukan nak benda ni. Soalan dia nak S. Maknanya kalau ikutkan soalan, kita ada dia nak S, kita ada U, okay, 40, final, kosong, and then masa dia adalah 8 saat. Okay, sekarang korang ada 4 huruf.
So dah ada 4 huruf daripada 5 huruf yang cikgu terangkan tadi. Okay. So recap balik formula mana nak kena pakai. Okay, so formula mana nak kena pakai? So kita ada S sama dengan UT plus half AT square. Kita ada S sama dengan 1/2 U plus VT. Kita ada V square U square plus 2AS. Okay, kita ada A sama dengan V minus U over T. Okay, semua tu recap balik. Yang kita senarai SUVT, kita senarai kita tak ada huruf A. Okay, so kena cari formula yang tak ada huruf A. Yang ni tak boleh. Sebab yang the first one ni bukan tak ada A. Yang ni tak ada V. Okay. So second one tak ada A. Okay, ni betul. Right. So and then V square U square to S. Yang ni tak boleh. Sebab yang ni tak ada huruf T. Okay, yang bawah ni tak boleh. Sebab yang ni tak ada S. So kita pakai formula nombor 2. Cuba kira dulu. Yap, Zeti. Thank you Zeti. Zeti letak formula tu betul. So berapa dia punya S? 160. Salah nah. 160 betul. 160. Okay, 160 salah betul. So kita akan dapat S dia bersamaan 1/2 U plus V kosong T 8. Okay, so dapat 160 meter. Okay, tapi tu bukan soalan dia. Soalan dia adalah berapa jarak the obstacle from the car after it's stop. Okay, so yang korang kira S sama dengan 160 meter, itu maksudnya distance dia stop. Okay, so 180 meter adalah distance jarak asal the car and the obstacle dengan penghalang. Okay, so sekarang bila dia dah berhenti, berapa jarak dia dengan penghalang? Maknanya dia dah gerak, dia dah sampai sini, kereta tu dah sampai sini. So jarak dia nak berhenti 160 meter. Okay. So jadi jarak kereta tu berhenti dengan dinding sekarang adalah 180 meter tolak 20 meter sama dengan 160 meter dia berhenti, dapat 20 meter. Okay. Alright. Okay, so kita nak cuba main game. Sekejap Okay. Alright. Okay, so sekejap kita tengok boleh tak. Okay, so setakat ni ada soalan tak? Korang ada soalan tambahan ke nak tanya? Kalau ada soalan tambahan boleh tanya. Okay. Kalau contohnya confuse nilai U dengan V, yang tu kena cuba faham situasi. Contohnya dia kata the object start to move from 40 until it stop. So kita kena faham dia mula 40 sampai dia stop kosong. Okay. Tapi kalau contohnya object move, okay, cikgu tak bahasa Inggeris dulu. Object move from stationary until it reach. Okay, contoh kalau dia buat object move from stationary until it reach 40 ms -1. Okay, kalau contohnya ayat macam ni. Okay, objek bermula dari pegun sehingga
mencapai 40 meter per saat. Okey. Kalau ayat macam ni, U dia kosong, V dia 40. Okey, tapi kalau dia kata object move with like 40 ms -1. After 5 second, the velocity become 50. Okay. So kalau ayat macam ni, mana satu U, mana satu V? Okay, kalau ayat macam ni, mana satu U, mana satu V? Okay. So object move with 40 meter per second, after 5 second, the velocity became 50, maknanya U dia bermula dengan 40 and V dia, final dia 50. Okay. So kejap. Yang itu macam mana cakap It takes time, yes, untuk korang faham, but insyaAllah korang boleh faham macam nak cari U dengan V. Okay. So kita ada okay. Cikgu try cari. Okay. Kita buat quiz kejap. Okay, oh tak ada. Alamak, cikgu ada quiz untuk motion graph. Cikgu tak ada ni lah. Okay. Terbatuk pula. Okay. Alright, so korang boleh ya okay. Okay, so dekat situ korang nampak linear motion. So cikgu hostkan game. Okay, so apa yang cikgu nak korang buat adalah okay, ambil nombor tu. Ambil nombor game code tu. Okay, ambil nombor game code tu. Okay, ambil nombor game code tu. 2358802. Okay, so pertama ini adalah quizzes pada yang siapa yang pernah datang kelas cikgu dia tahu. Okay, so kalau tak pernah jangan risau. Apa yang korang perlu buat adalah pertama korang pergi ke browser. Okay, korang pergi ke browser. Lepas pergi ke browser, boleh tekan dekat browser korang tu joinmyquiz.com. Okay, lepas tekan joinmyquiz.com, apa yang korang boleh buat adalah masukkan nombor ni. Okay, oops. Okay, joinmyquiz.com and then masukkan nombor ni. Okay, nombor dia adalah 235802. Alright, 235802. So, yang ni ambil dulu sebab korang akan buat selepas ni lah. Okay, selepas ni. And cikgu akan Zeti Amira. Oh, ni group
Hana dah masuk, Irfan dah masuk, Akil. Oh, by group. Macam mana boleh by group lah? Okay. So, korang boleh masuk sini. Ada 10 partisipan. Okay, sekarang dah ada 11 partisipan. Okay, Syauqi. Oi, kenapa team mode? Oh, cikgu main team mode eh. Salah pilih pula. Patut individu. Okay. So dia akan groupkan korang. Okay, dia groupkan korang 16 orang. So kita ada 22 partisipan. Okay, 22 partisipan. So 17. Oh, 22 partisipan. Cikgu tolak 2. So ada 20. Sorry. Cikgu 2 orang. So tolak 2. 20. So kita lagi 3 orang. Okay, so lagi 2 orang. Dah 18. Okay, lagi 2 orang. Okay, and Syamil. Okay, lagi seorang. Last one. Fahmi. Okay, cukup. 20 orang. Okay, and then cikgu akan start. Korang boleh jawab soalan. Soalan tu akan keluar dekat phone masing-masing. And boleh jawab. 1, 2, mula. Ui, tak ada bunyi. Soalan tak banyak, ada 9 je. Ada soalan tersangkut soalan graf. Cikgu tak ajar lagi graf, tapi it's okay. Cuba dulu. Okay, cuba dulu.
Okey. Ui, 9 soalan. Kita tengok soalan dia. Okey. Yang salah unit. Okey, graf tak apa, nanti cikgu ajar kemudian. Okey, tak nak habis dah. Irfan habis Baik. Hari ni tak boleh, tak bersuara. Ada habis. Okey, ada suara. Cikgu. Habis Dah. Okey. Kahoot ada, nanti kemudian kita main Kahoot pula. Hanani. Hari tak Grumpy Monkey tu tak dapat lagi. Okey, ada sikit lagi. Lagi game, aduh. Oh, betul. Baik, cikgu. Kahoot nanti. Hello. 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 Alright. Okay, sini kumulatif lah markah satu tim. Korang boleh check korang punya soalan. Sekejap. Kita tengok sikit beberapa soalan yang dekat sini.
Okay, yang pertama tengok soalan kita nak tengok soalan je. Okay, so yang ni Ali berdiri di O, dia pergi ke A, kemudian dia bergerak dan berhenti di B. Berapa sesaran Ali? Okay, right. 7. So kita kena faham ke kiri dia jadi negatif. Bermakna daripada daripada O ke A, okay, apa yang berlaku bila O ke A? O ke A dia akan jadi negatif 2. Okay, negatif 2. O ke A negatif 2. Bila A pergi O tambah 2. So tolak 2 tambah 2 jadi kosong. And then O pergi B, O pergi B ke kanan. 7. Aku dah cakap tadi ke kanan dia jadi positif 7. Right? So jawapan dia positif 7 and arah dia adalah ke 7 meter lah, 7. Okay. So nombor 2 ni unit yang ada kat sini ms negative 2. Okay, ms negative 2 adalah untuk acceleration, pecutan. Ms negative 1 adalah velocity, hal laju. Ms tak ada, m kuasa 2 pun tak ada. M kuasa 2 tu area, meter square. Okay. So sebuah kereta, yang ni cikgu dah ajar tadi macam mana nak tekan kalkulator. Okay, yang ni pun ramai betul, ada 4 orang je salah. So macam mana nak buat, ingat balik tekan kalkulator. 84, shift, convert, and kalau kalkulator ni 19. Okay, macam kalkulator Akil tadi kena tekan ke bawah sampai jumpa Dah. velocity. Okay, so yang ni pula dia tanya pasal sesaran. Okay, kita tengok kereta ni. Okay, so kalau sesaran bermaksud kita kena ambil jarak daripada P. Kalau korang boleh tengok cikgu punya cursor. Nampak ke cikgu punya cursor? Oh, cursor cikgu tak nampak lah. Okay, cikgu nak conteng pun tak boleh ni. Dia adalah dari P terus kepada yang 9.5 tu. Maknanya dia pukul 9 straight ke 9.5. So maknanya ni korang kena pakai teorem Pythagoras. Okay, teorem Pythagoras sebenarnya yang belah bawah tu bukan 5. Yang belah bawah tu adalah 5 tolak 1. So 5 tolak 1 dapat 4. Okay, belah bawah 4, tinggi dia 3. So 4, 3, hypotenuse dia 5. So jawapan dia dekat sini adalah 5. Okay, tapi ni kuning lah. Ada yang kuning sebab ada yang tak sempat jawab. Okay, yang graf ini topik petang ni, tak silap cikgu. Graf ni topik petang ni. Pukul 2, kelas pukul 2 punya topik graf. So ni terlepas satu soalan, sorry. Okay, yang ini dia tanya laju purata. Okay, perkara pertama, macam cikgu cakap tadi, apa yang cikgu pesan pagi tadi adalah masa. Masa tu kena dalam saat. So 1 minit 22 saat, 1 minit 60 saat. 60 saat campur dengan 22 saat, korang ada 82 saat. Okay, so jadi 400 bahagi dengan 82 saat. Laju purata. Saya tak dapat ni. Sekejap 400 meter ke cikgu salah? 1 minit 60, 22, 400 meter bahagi 82. 4.8. Tak ada jawapan. Okay, jawapan dia salah. Okay. Soalan bonus. Soalan bonus, yes, soalan bonus. Okay, yang bawah. Alright, sebuah lori memecut secara seragam dari 5 sehingga 20 dalam masa 20 saat. Asal naik ke tepi ni? Okay, so maknanya dia mula 5 and final dia 20. Okay, and dia nak naik dari 5, nak naik 20 tu ambil masa 5 saat, 20 saat. 4. Okay, so berapa pecutan dia dapat? 4. So, yang ni pun betul dapat, ni pun ramai betul hijau. Bawah ni pun betul sebab hijau. Okay, alright. Okay, so nanti akan ada soalan lain, cikgu akan send kemudian link. InsyaAllah yang soalan lain untuk Kahoot, quizzes punya soalan, cikgu akan buat lagi nanti. Cikgu akan letakkan dekat email. So sebab orang book kelas ni daripada website, so cikgu dah ada email. So email tu nanti cikgu akan hantar lagi link-link soalan.
Okey, cikgu akan hantar link-link soalan lagi dekat email tu. So korang boleh cuba sebab quizzes ni boleh main sendiri. So dekat rumah pun korang, cikgu akan hantar link dia, korang just join and try jawab soalan-soalan tu. And korang akan boleh dapat terus jawapan dia and korang boleh tengok juga mana jawapan yang betul dengan salah. Kalau ada masalah tak boleh jawab soalan quiz yang cikgu bagi, korang boleh tanya, no worries. Okey, boleh message cikgu nanti untuk tanya. Alright. Cikgu hantar link kat mana? Hantar link, cikgu akan hantar link dekat email. Telegram. Oh, Dekat okey. email. Okey, untuk kelas berbayar, korang dah dapat link tu dekat email sebenarnya. Okey, korang dapat link dekat email. So, cikgu akan hantar ke email korang lah. Ikut yang korang isi form tu, email tu cikgu akan hantar ikut yang email korang isi tadi. Okey, cikgu akan hantar kat situ. Alright. So, cikgu unmute semua orang, dah unmute semua orang. Ada sebarang persoalan tambahan? Tak ada. Okay, so siapa yang, alright, so ada beberapa masalah. Okay, contohnya kat sini, okay, macam pagi ni kita ada beberapa isu, terutamanya ada yang tak dapat buat booking online, ada yang bayar terus. Jadi, bayar terus tapi tak melalui online, tak lalu website, so dia tak dapat link. So siapa yang daripada website dia dapat link untuk Zoom, dapat link untuk ebook. Okay, so siapa yang tak dapat ebook, korang boleh message cikgu, cikgu akan emailkan. Okay, siapa yang tak dapat ebook, tak dapat kertas tadi, soalan tadi, korang boleh message cikgu, cikgu akan emailkan. Right? Okay, so itu sahaja dahulu, kita rehat dahulu. Sebab siapa yang join topik berikutnya, kita akan ada kelas berikutnya pada jam 11.30. Okay, kita ada lebih kurang, kalau ikut kat sini, kita ada lebih kurang 40 minit sebelum pukul 11.30. So pukul 11.30 kita akan belajar, kalau ikutkan buku, dia masih lagi 2.1, masih lagi bab 2.1, which is kita akan belajar tiga tip. Okay, bahasa Inggerisnya tiga tip, bahasa Melayunya pita detik. Okay, eksperimen untuk pita detik, eksperimen gerakan. Okay, so daripada pita detik tadi, kita akan boleh dapat 5 perkara yang kita sebut tadi, S, A, T, U dan juga V daripada pita detik. Okay, kita akan belajar perkara yang sama tapi kita akan tengok daripada pita detik, tiga tip. Alright, so itu sahaja untuk hari ini. Yang tak dapat ebook boleh WhatsApp cikgu. Dan video ni cikgu akan, yang dah rekod ni, cikgu akan sendkan link dia ke email masing-masing. So siapa yang tak dapat, maknanya yang bayar terus tadi, bukan guna website, tolong message cikgu sekali lagi dengan email sekali. So cikgu boleh send video ni pada email. Hanya yang register je akan dapat link untuk tengok video ni. Okay, orang lain tak boleh tengok. Hanya yang join saja. Okay, so itu saja untuk hari ni. Siapa yang join pukul 11.30, kita akan jumpa lagi pukul 11.30 pagi nanti. Okay, so selamat berehat sebentar. Cikgu pun baru nak makan. Okay, bye-bye Terima kasih, semua. cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi